أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين. Nak belakang lagi ni? Ya nasa. Mana ya kau anan? Kana? Ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي القلب يجب أن تعلمها من التوكل والتفويض والرضا. ثم kemudian daripada apa ai ba'da an arafta annal ibadat asy-syar'iyyah kattaharati wassalah tu situ. Thumma ay ba'da an arafta annal ibadati syar'iyyata kattaharati wassalati wassawmi wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha. Kemudian daripada engkau mengetahui dah, engkau reti dah akan bahawasa segala ibadat yang bahasa syarak, yang dibilangkan pada syarak, yakni seperti taharah dan semaya, wajib kita kena mengaji dan belajar akan dia dengan segala hukum dan syarat-syaratnya. Kemudiannya madaru hadza sya'ni, bermula berkeliling, yakni tempat hadut musing dan berkeliling hadza sya'ni, bagi ini kalakuan yang terpuji. Apa kalakuan yang terpuji? Yakni kalakuan ibadat kepada Allah, yakni kalakuan hadza sya'ni ay sya'nil ibadati ilallah, yakni kalakuan kita ibadat kepada Allah. Ini satu kalakuan yang terpuji, satu kalakuan yang terpuja. Aidan, apa makna aidan? Ai kama taqaddama minal ibadati syar'iyyati dalah. Aidan seperti dimakan itu juga. Gapo aidan? Ai kama taqaddama, seperti barang yang telah lalu, minal ibadati syar'iyyati, daripada ibadat bahasa syarak saat itu. Bermula pusingnya dan kelilingnya, bermula keliling dan pusingnya, ini kalakuan yang terpuji. Alal ibadatil batinah, adalah ia halan kaunihi kainan, hal keadaan pusingnya dan kelilingnya, kelilingnya daripada masalah kalakuan yang terpuji ni adalah ia alal ibadatil batinah, di atas segala ibadat, segala sembahan yang bahasa batinah, yang bahasa dalam. Ya ada ibadat ni pesing luar, mana ni? Allahu Akbar, ni pesing zuhir. Orang panggil ibadat bahasa syarak tapi pesing zuhir. Pesing zuhir apa dah? Allahu Akbar. Mi wasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Ni pesing zuhir. Ibadat tak? Persembahan pada Allah tapi pesing zahiran, yakni pesing nyata-nyata, boleh kita tengok pesing terang-terang. Dan satu lagi ibadat yang bahasa batinah, yakni bahasa dalam, pesing sembunyi, tak boleh nak tengok. Ni dia gerak hati. Gerak hati nak Allah, Allah, Allah. Sebab itulah perlu ibadat tu dua. Ketika kita tahu la ilaha illallah, dalam hati kita Allah, la ilaha illallah, hati kita Allah. Ibadat ia ada dua.
Al-ibadatil batinah mana? Allati hiya masa'il qalbi. Ibadah-ibadah, persembahan-persembahan yang bahasa dalam, yang bahasa sembunyi. Allati hiya, yang ia allati itu. Ibadat-ibadat bahasa batin ni. Masa'il qalbi, yang dikatakan usaha kita, yang bahasa hati. Makna kata usaha kita, kerja kita, hak yang pesing kita usaha hati. Kama dia madaru hadza sya'ni 'alal ibadatil batinah ni yajibu khabar, ialah wajib an ta'lamaha, oleh bahasa engkau mengetahui akan dia, akan allati ataupun al ibadati al batinah. Wajib kita kena tahu dan wajib kita kena mengerti. Gapo dia kita kena tahu? Ibadat-ibadat yang pesing batin ni. Yang pesing sembunyi ni, yang pesing dalam ni, yang pesing usaha hati ni, gapo dia wajib kita tahu? Ibadat yang bahasa batin, minat tawakkuli, daripada tawakul kita, menyerah kita ke Allah. Menyerah kita ke Allah. Semua kerja buat kita ambil pagi sampai petang, kerja dunia, kerja akhirat ni kita serah ke Allah Subhanahu wa taala. Faham molek tu tawakul, menyerah diri ke Allah, yakni tetengnya kerja buat kita ambil pagi sampai petang tu kita serah ke Tuhan. Baik tak baik ataupun kita atau boleh banyak sebab kita kerja, boleh rezeki banyak mana tu serahlah ke Tuhan. Kerja kita buat dah, usaha dah, kerja dah, cari jalan dah, tapi boleh setara mana serah ke Allah. Tafwidi, dan menyerah kita tentang ibadat kita. Lain itu tawakul, makna menyerah juga bahasa Jawi, yakni kita serah tentang kerja buat kita di dalam dunia ni. Masalah kerja buat kita cari nafkah apa saja, serah ke Tuhan. Wa tafwid, apa tafwid? Ai taslimil umuri ilaihi ta'ala, yakni kita menyerahkan kerja ibadat kita daripada semaya kita, puasa kita, zikir kita semua, maka kita serah kepada Allah. Itu tepat beza. Tawakul yakni serah tentang kerja buat dunia kita, cari nafkah kita ke Allah. Dan tafwid yakni kita makna kata serah kita, taslim kita, hati kita ke Allah, semua kerja-kerja buat daripada ibadat kita. Warida, dan reda, reda Allah Ta'ala terhadap kita. Hak ni kita kena ngaji tentang apa ni, wajib kita kena tahu. Benda-benda semua tawakul, semua menyerah diri kita ke Allah dan taslim hati kita ke Allah tentang ibadat kita dan dunia kita, dan kita nak kepada reda Allah Ta'ala. Maka semua ni orang panggil amalan hati. Kecek mudah, al-a'malul batinah, yakni amalan yang pesing batinah, yang pesing hati. Lagu mana nak menyerah kita ke Allah, tawakul kita. Supaya kita serah Tuhan, mu nak serah Tuhan, mengerti dak sebab serah Tuhan. Supaya kita tak ada kerja apa lagi, tak ada kerja buat apa, tak ada memotong, tak ada kerja makan gaji, tapi serah Tuhan. Kalau Tuhan nak uji tu tak kena mu serah, mu tak ada buat asbab serah ke Tuhan. Heran ni, kadang-kadang orang kita kecek tak kena. Ada banyak fok-fok duk mari, kita serah Tuhan apa, dah serah Tuhan, dia mau buat lagi asbab-asbab serah Tuhan. Supaya ni nak misal, ketika Nabi saat ni tu dengan Jibril naik terbang borak mari pada Mekah, mari sampai pada Baitul Maqdis. Kemudian Jibril kata, "Hei Muhammad, mu tambak telah borak mu di batu tu." Nabi kata, "Tawakkal ala Allah, tawakul kepada Tuhan." Jibril kata, "Tak kena lagu tu Muhammad. Mu nak serah Tuhan tapi asbab serah Tuhan tak ada lagi. Mana? Mu kena ambil tali borak, mu kena tamak di batu, lepas tu mu serahlah ke Tuhan. Nak jadi lagu mana borak engkau. Ni tak kena semata-mata lidah kita serah, asbab serah tak ada buat lagi. Supaya kita dia mau terana mu tak mengaji, serah Tuhan, tidur makan bangun, tidur makan tak ada mengapa, tak kena jalan. Orang panggil nak serah ke Allah serta kita buat dah asbab kita serah Tuhan. Supaya kita ngaji ni nak alim, kena buat asbab dia. Gapo? Tiap tidur malam, mengapa, mutlaah, muzakarah, tengok kita. Apa tu? Serahlah kepada Allah Taala. Tuhan nak wi pun wilah, Tuhan nak bagi. Tu baru kena. Ni tuan malah mengaji, malah mengapa, malah tengok kita tapi serah tu. Ini tak kena cara tawakul. Herak.
Dia kena ada asbab-asbab. Suponing lah, kawan tak mau makan, serah Tuhan kenyek. Lapar mati mu. Nah, jangan mu tak makan, kawan serah Tuhan. Allah tawakkal Allah, do cabar bab tawakkul sikit dia ni. Dia tak kena tu, tak kena cara. Lepas tu orang panggil orang tinggal asbab ni salah satu kadang-kadang kufur dia tinggal asbab. Tinggal asbab sebutan nak makan kenyek. Sebab makan tu mengenyek, lepas tu iktikad kita tu yang mengenyeknya. Hak tu tak ada apa lah. Tapi kena buatlah asbab dia tu. Sebab apa mu dahaga? Sebab mu tak minum air, cuba mu minum air. Buatlah asbab dia, lepas tu serah Tuhan lah. Tu dia. Wasabri, patu kena mengajar bab sabar. Kita kena mengaji ni sabar, tawakkul, tafwid, redha. Ni semua orang panggil sifat-sifat yang bahasa batin. Sifat-sifat yang bahasa hati. Orang panggil perusaha yang bahasa hati, yang bahasa dalam. Wasabri dan sabar. Sabar kita ke Allah. Patu sabar tu ya ada tahap dia. Ada sabar atas maksiat, ada sabar di atas taat, ada sabar di atas bala. Maka sabar saat ni tu ada tahap dia. Dah kita kena belajar tu sabar lagu mana boleh pahala, sabar lagu mana tak boleh pahala, sabar lagu mana hak terpuji, sabar lagu mana dicela. Misalnya kita kena bala, aduh gano tu hanya bala ku tu lalu umah terbakar, duit pun hilang, anaknya caping bala. Ni sabarlah, ni tak boleh pahala. Kalau misalnya Tuhan bala kita misalnya anak kita pergi balik mutu, kita pun ingat ini satu qada dan qada Allah. Lepas tu kita mengucap boleh jadi aku ni salah dengan Allah Ta'ala banyak ni. Astaghfirullahalazim. Kalau ya lagu ni ya boleh pahala. Sebab tu lah kata fasbir sabran jamila. Hendak engkau sabar Muhammad sebagai sabar yang comel, sabar yang tercomel. Jangan duk kata gitu gini, gano tu hanya takdir takut lagu ni macam ni begini-gini. Tak boleh pahala sabarlah tu. Wa taubati, dan belajar tentang taubat. Kena ngaji juga tu. Taubat kena ngaji lah. Kau taubat lagu mana Tuhan nak terima, taubat lagu mana Tuhan tak terima. Lagi pula wal ikhlasi, hak mana ikhlas mana tak ikhlas kena belajar juga. Mana daripada tawakkul, tafwid, lagi pula rida, sabar, taubat, ikhlas. Wa ghairi dzalika, dan lain daripada dimakan itu, dimakan mazukir, barang yang tersebut daripada tawakkul wa tafwid wa ridha. Apa ghairi zalika mimma sayati zikruhu insyaallahu ta'ala, daripada barang yang lagi oleh sebut barang insyaallahu ta'ala, jika kanaki oleh Allah Ta'ala. Habis kata wa yajibu an ta'lama manahiyaha. Saat ni wajib kita kena mengenali, wajib kita kena tahu amalan-amalan hati setengah daripadanya itu apa, yakni kita tawakkul tu amalan hati. Orang panggil amalan batin. Dan kita kena mengaji tafwid, dan kita kena mengaji ar-ridha, dan kita kena mengaji masalah sabar, dan kita kena mengaji tentang taubat. Itu benda hak kita kena mengaji, benda hak kita kena tahu untuk kita nak buat amal ke dalam hati kita. Lagu nak tawakkul, sudah kita kerja siap dah, maka kita pun ingatlah hati, serahlah ke Allah Ta'ala. Kerja saat ni tu lagu mana, hujung jatuh tu nak lagu mana, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Hak tu makna kata wajib kita kena tahu, lagi pula kita beramal amal hati kita. Dan wajib kita kena tahu pula wa yajibu, atas pada yajibu dulu. Soalah takdir kala thumma madaru hadha sya'ni aidan ala al-ibadatil batinah allati hiya masail qalbi. Apa dia? Yajibu an ta'lama manahiyaha, ialah wajib oleh bahasa angka mengenali, angka tahu manahiyaha, akan segala larangan-larangannya. Larangan bagi al-ibadati dalam benda yang larangan dalam katanya al-mazkurati minat tawakkul wa ma ba'daha. Barang yang tersebut, segala daripada yang tersebut daripada tawakul, wa ma ba'dahu, dan barang kemudian yang kemudian daripada tawakul. Wajib kita kena kenal juga benda hak yang Allah Ta'ala tegah. Segala larangan yang tersebut. Lagu mana? Allah Ta'ala apabila kita buat satu perkara, kita buat kerja dunia ataupun kerja akhirat,
maka kita kena serah ke Allah. Ni kita buat kerja, kita tak serah ke Allah, hak ni dilarangkan. Misalnya kita buat kerja, demo temu tak ada napa harap Tuhan, cara Tuhan pun nah, maka benda ni kita kena tinggal ni. Setengah orang kita ya tak harap Tuhan, buat kerja buat, kalau tak kerja tak boleh makan, tak boleh gitu gini. Nah, kerja dah tapi tak harap Tuhan lagi. Ataupun kita kata buat amal tak harap Tuhan lagi. Ini bukan, kita kena tolak ni. Mana hiya mana allati hiya adadu hazihil umur, yang ia mana hiya had, mana hihad allati hiya gapo ya allati tu mana hiya had lah adadu hazihil umuri, ialah segala lawanan-lawanan bagi ini segala pekerjaan. Makna kata lawan ni lah, lawan ni daripada tawakul, yakni kita tak puas hati dengan Allah Ta'ala, kita marah, kita merka dengan apa Allah Ta'ala tak bagi kita, kita berasa nak marah, berasa nak murih. Ni orang panggil lawan ni kita kena ngaji juga. Mana? Kasukhti, seperti sukhti, marah, gelusah. Berasa gelusah weh. Duk ke hari-hari tu berasa gelusah. Kerja cekak-cekak dah. Wa amal tak ada berhenti-berhenti tapi duk gelusah. Tak puas hati. Ataupun tak puas hati dengan Allah Ta'ala bagi. Tak ada reda. Yakni tak ada qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dia, dia tak reda. Tupa kita lah. Demo ni dia kaya. Demo tesak. Demo ni aling, demo ni jahil, demo ni miskin, demo ni kaya. Jadi kita jatuh di atas jalan sesat ni, kita tak puas hati. Yakni kita merasa gelisah. Yakni kita tak reda dengan qada dan qada Allah. Makna kata kita ni tak ada belajar tu berhati tu. Jadi orang apabila ia belajar tertengah hati, makna kata apa yang Allah Ta'ala beri ke dia, maka ia berasa puas hati. Harapan kita puas hati dengan apa yang kita ada. Misalnya kita aling setara ni, puas hati dah setara ni. Kita rezeki setara ni, ada rumah, ada kereta, huda-huda, puas hati dah. Tapi setengah-setengah dia tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, dia berasa gelisah. Duk nak bertewah dengan demo lah, duk nak berlomba dengan demo nampak lebih, nak lebih ratik, tak puas hati. Makna kata gelisah dalam kehidupan. Wal amali, ni sifat yang tercela dalam hati belaka ni. Ni kita kena ngaji juga ni. Benda yang dilarangkan perkara yang ada dalam hati. Jawab. Wal amali, panjangkan angin-angin. Panjang angin-angin satu amal hati. Lagi pula orang panggil pasing batin. Amal batin, amal hati yang dipegang, yang ditegahkan oleh syarak ataupun dicela oleh syarak. Mana? Yakni panjang angin. Gana mung saat ni tu tak ada beramal lagi. Kalau muda gila ni. Nanti kita tua-tua sikit kita mengaji. Kita belajar, kita buat amal. Lah ni kita duk muda, kita buah dulu, kita mengaruk dulu. Panjang angin. Lamat mati lagi. Maka sifat lamat mati, panjang angin-angin, ini satu sifat yang ada di dalam hati. Usaha hati, benda pasing batin. Hak ni kita kena ngaji mik pakai akan mengaji mik tahu. Yakni kita kena capak tahu. Kita kena tinggal. Waria, dan pula masalah ria, ni sifat hati juga ni. Sifat hati gara, yakni wa amal kerana orang. Ni kita tahu belakang ria tahu belakang dah. Wa amal nak orang tengok, wa amal nak orang puji, nak amal nak kata ya ranjing. Wal kibri, dan kibe sombong. Kibe satu sifat yang ada dalam hati seorang. Maka apabila sifat dok dalam hati tu baik di tangan ya, jalan kibar, mata pun tengok juring-juring mata ke orang. Ya kaya, ya seni. Apabila tengok orang susah, dia tengok juring-juring mata, tengok buat hina. Hak ni dia tak panggil kibir, hak ni dia panggil mutakabbir. Kibir satu sifat dok dalam. Apabila kibir ni ya tu baik nah, ya besar. Kibir saat ni tu sangat-sangat kuat dalam hati seorang, maka ia akan lahir di seorang jadi sombong. Ia lahir di seorang, ia akan sombong dengan seorang. Tengok orang susah ia hina, tengok orang susah ia caci. Lapis ni susah, padai dengan dia, pasal malah kerja. Tu baik lah di mulut dia, di mata dia, di perbuat. Tu ia panggil mutakabbir, seorang yang takabur. Ada sifat dalam nama katanya al-kibru.
Kenapa boleh yang ngaji kena tahu gatik benda-benda yang dilarang daripada amalan-amalan yang bahasa batin, daripada amalan yang bahasa hati, litajtani badzalika, supaya jauhlah oleh engkau. Supaya engkau nak menjauhi zalika, akan dimakan itu, dimakan mana? Zalikal mazkura minal manahi fahiya illatun liqaulihi an ta'lamana. Dia kata supaya engkau tahu tu nak menjauhi, akan dimakan itu, akan yang tersebut daripada segala perkara-perkara yang ditegah yang basah hati. Kita tahu supaya apa? Yakni supaya kita nak tolak. Kita tahu supaya apa? Supaya tak siwi ada dalam hati kita. Suponinglah kita ngaji bab Tuhan ni. Ngaji wajib pegang apa? Tuhan satu, Tuhan ada. Lepas tu masalah tu wajib kita berpegang. Lepas tu mana kita kena tolak? Yakni Tuhan berbilai, Tuhan lemah, Tuhan dana. Itu wajib kita kena tolak. Tak boleh pakai. Nah suponing hak wajib kita kena ngaji bahti ke apa dia? Amalan hati. Kalau kita pernah ada amalan hati lagu ni boleh pahala ni. Makna tawakul ke Tuhan. Serah kepada Allah, sama ada kerja buat kita bahasa dunia, sama ada kerja buat kita bahasa akhirat, ataupun amalan kita sudah buat amal, kita serah ke Allah Ta'ala. Lepas tu kita puas hatilah dengan apa Allah Ta'ala wi kita. Maka tu wajib kita kena berpegang, wajib kena ada dalam hati. Ada pun benda kita kena tolak anak, yakni kita buat amal kerana orang. Lepas tu kita buat amal nak wisomong ke orang, ataupun kita buat amal saat ni tu ada gelusah dalam hati. Hak ni kita tolak tu bit luar, tolak tak tepi. Tapi benda ni payah nafak ni. Kadang-kadang dia mari uji Allah deh. Kadang-kadang puasa nak gila apa ada orang setengah-setengah sebab tu lah. Kalau kita saat ni tu, ya kalau kita ambil amalan daripada Tok Guru tinggi-tinggi, kadang-kadang Tuhan uji kita berasa nak bengai. Berasa kadang-kadang siapa nak tangga, kadang-kadang tak ada siapa gila, tapi berasa sebab tu Tok Guru kita ambil amalan tu, Tok Guru tu pasal mana? Sebab tu Tok Guru setengah-setengah tu dia tak uri kepada anak dia, tengok nak murid dia. Anak murid ku seorang ni pada dengan amalan ni. Kalau pihak lain tak boleh gini, kalau giveaway pun jadi motai ni. Ya Tok Guru dia tahu, dia nak uri amalan pada seorang-seorang murid, amalan batin ni, amalan hati ni, dia kena tengok power nak murid lu. Orang panggil seolah kata, ingin dia tu boleh terima tara mana. Kalau ia amalan ning dia boleh bawa sekadar ning. Tapi kalau ia amalan so lagi, kereta dia nak muat tara. Gaduh-gaduh dia tu jadi bengai, hak itulah duk nampak gitu, nampak gini, kadang-kadang berasa gitu, berasa gini. Jelah tu, sebab tu dia panggil amalan hati ni perlu kita nak ambil, kena wi padan dengan mage kita. Kena wi padan dengan muat kita, padan dengan podi kita. Tu fofok ni semua ni. Tu dia. Fa inna hazihi faraidu, maka sesungguh bahawasa ini gapo dalil ai al umura minat tawakkuli wa nahwi. Maka sesungguh ini yang tersebut daripada tawakul, daripada tafwid, daripada reda ni. Faraidu, baca faraidu tu bukan faraidun, tu ismul lazila yang sarih, datak tahwazan mafa'il. Faraidu ialah segala fardu di atas seorang hamba. Makna ngaji bab tawakul, ngaji bab tafwid, ngaji bab sabar, ngaji bab taubat, ini salah satu daripada segala fardu di atas seorang hamba. Makna hamba tu kena mengerti. Patut orang tak ngaji tasawuf, dia tak reti sama. Susah ngaji tasawuf saat ni tu, oi, payah ngaji tasawuf, ngaji pelas apa? Dia mau ngaji pelas apa ngaji tasawuf ni? Ngaji buat apa? Bini rugi masa. Lama mana kita tak ngaji tasawuf, selama tu kita tak reti menyakit hati kita, mana hak menyakit, mana hak molek. Kalau kita tak ngaji tasawuf, kita tak tahu mana sifat terpuji, as-sifatul mamduhah, sifat yang dipuji oleh syarak, mana sifat yang dicela oleh syarak. Kalau kita tak ngajikan ilmu ni, maka kita tak tahulah hak mana hak molek, mana hak tak comel, hak duk mari dalam hati kita. Sebab tu banyak di hari ni duk jadi kerana aku berasalah ni khawatir ke gapo telitasan yang mari dalam hati dia nak tolak tak boleh sebab dia tak ngaji. Banyak cara kita di hari ni mari jumpa saat ni tu, gano mari bahasa baik ni, gano mari bahasa lah ni, gano mari bahasa serabut, gano mari bahasa tahu nak duk, gano mari nak tidur tak leh. Ni
Sebab apa? Dia tak tahu hak mana dia kena tolak, hak mana dia kena berpegang, mana dia kena pegang iktimad, hak mana dia kena tolak tepi. Ni perlu kita kena ngaji tasawuf. Kena ngaji tasawuf. Lepas tu dah lama-lama dah kita dah tasawuf, bobo lama dia kau warak sendiri. Dia kita dah beramal, ya kau warak dengan sendiri, ya kau comel dengan sendiri, ya kau bergaluh dengan sendiri. Tapi kita kena buat amal lah. Kena buat amal, kena ada lah hati kita tawakul. Kama dia benda hak mari kita benda tak molek, kita reda lah ni qada dan qada Allah. Pasti kita benda tak molek, kita tak boleh reda. Misalnya jatuh tak anak kita satu hari, anak kita saat ni tu dia mau buat karuk, misalnya nak tino kita, maka kita saat ni tu reda lah nak buat gana tu heta kedai mari. Tapi perbuatan dia buat tak molek ke anak kita nak reda tak boleh, perbuatan tak molek. Misalnya kita kata lagu ni, misalnya tahri kita satu hari jatuh zina. Jatuh zina, kita kena reda dengan qada Allah. Tapi perbuatan zina kita tidur dengan orang tina, hak tu kita nak reda tak boleh, perbuatan kita, hak tu jahat kita. Hak berlaku mari, hak tu kita nak reda. Faham? Hak tu yang kena bagi wikna tu. Kadang-kadang kita duk campur aduk belakang, campur orang habis nah. Mana kita reda, mana kita kena tolak, kita tak tahu. Puasa mari tah kita ni lah. Mari tah kita satu ujian, kita kena reda. Hak ni qada dan qada. Tapi kalau perbuatan hak berlaku depan mata kita kejahatan tak boleh, hak tu kita tak boleh reda dengan maksiat tu. Tu makna katanya tu hukum syarak yang kena bagi wikna tu, bagi wikna. Sebab tu nak ngaji, kalau tak ngaji nak farak tak boleh, kalau tak ngaji nak becek tak boleh, hak mana molek mana tak molek. Wa nasallahu ta'ala alal amri biha, dan telah menetu dan telah menas oleh Allah Ta'ala alal amri biha, di atas pekerjaan, biha dengan dia, dengan al-ibadatil batinah. Jadi Allah Ta'ala telah menasnya, Allah Ta'ala telah mendalinya, Allah Ta'ala telah menetu, mentata di atas pekerjaan dengan amalan-amalan hati ataupun ibadat yang bahasa hati ni wan nahyi, dan pula Allah Ta'ala menah di atas perkara yang tertegah an adadiha, daripada segala lawanan bagi al-ibadatil batinah. Allah Ta'ala menas, Allah Ta'ala berdalil fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya, kitab Allah Al-Aziz yang mulia. Allah Ta'ala ada firman, yakni Allah Ta'ala ada sebut, Allah Ta'ala ada menyata, Allah Ta'ala ada berdalil di dalam kitab ya tentang amalan yang bahasa batin, yakni kita kena beramal, yakni kita kena berusaha, yakni daripada amalan hati kita. Jadi Allah Ta'ala kata dalam nas dalam Qurannya, mana tengok lagi ke atas, wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas lidah, bagi Nabi, di atas tuturan Nabi. Wa ala lisani nabiyhi, dan di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas tuturan Nabi yang Allah Ta'ala saat ni kata, hak manakah benda yang kita kena beramal dengan amalan batinah, yakni amalan usaha hati kita, dan hak mana saat ni kita kena tinggal. Maka ini Allah Ta'ala telah menas, telah berdalil di dalam kitab dan pula di atas lidah dan tuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tengok. Wa 'alallah, ni dalil ni nas ni amalan hati ni masail qalbi ni usaha hati, ataupun inilah kerjaan hati, inilah dikata amalan hati. Tuhan kata dalam Quran, Tuhan menas dan Tuhan berdalil, fatawakkalu, maka wa 'alallah, dan di atas Allah Ta'ala itu, fatawakkalu, maka menyerahilah oleh kamu serah semua pekerjaan kamu alallah. Jadi salah tahu wa alallah, saksanya fatawakkalu alallah, maka menyerahlah kamu itu, hei orang-orang beriman, di atas Allah. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu itu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu percaya dengan Allah, jika kamu beriman dengan Allah, kamu serahlah kerjaan buat kamu dunia ataupun akhirat, kamu serah ke Tuhan.
Tapi apabila kita sudah usaha dah dan kita buat dah asbab bagi tawakul. Misal saat ni asbab dunia, asbab kita nak tawakul tentang masalah dunia, yakni kita sudah usaha dah, kerja dah, buat dah, cari rezeki dah untuk nafkahkan iyal kita, keluarga kita. Lepas tu banyak mana Tuhan beri saat ni, itu kita serah ke Allah kalau kita beriman. Ni. Sebab tu kita nak bagi kenalah budak-budak ni. Sebab tu kalau kita siapa tahap, kita siapa tangguh, ya rezeki ya gelak mari. Tapi we kena caralah usaha tu. Lepas tu perusaha kita tu asbab nak dapat rezeki ya dua. Satunya kita royak semudah asbab yang paling zahira. Al-asbabuz zahira. Asbab nak dapat rezeki yang pertama kali yang bahasa zahir. Mana? Motong. Mana? Kerja jual. Mana? Menega. Ni orang panggil asbab yang bahasa zahir. Kemudian kalau orang ni dia buat asbab yang apa orang panggil asbab bahasa rezeki, bahasa zahir punya buat, bahasa batinah yang buat. Siang hari dia kerja, siang hari dia buat, siang hari dia nega, maka waktu malam dia tawajuh dengan Allah, dia menupu pada Allah, dia beramal dengan Allah. Bermakna kata dia buatkan asbab tawakul dua-dua sebab. Sebab apa yang bahasa zahir dan sebab yang bahasa batinah. Maka orang ni akan najah dengan cepat mungkin. Dah. Sehari nega, sehari buat kerja, sehari usaha, malam berdoa dengan Allah, malam bertahajud dengan Allah. Insya-Allah orang ni lepas pada dia kerja siap, dia serahlah atakana. Kerja aku semua ya Allah, aku serahlah padamu ya Allah. Nak dapat banyak mana hasil rezeki, nak dapat banyak mana boleh, nak dapat banyak mana rezeki, aku serahlah kepadamu ya Allah. Ni baru kena. Ni tu malah kerja, tidur makan bangun, kerja malah, semaya pun malah. Tak ada kena angin. Orang panggil tawakul lagi ni tak kena dengan jalan. Apabila tak kena dengan jalan, ya tak hasillah tawakul dia dengan Allah Ta'ala. Washkuru lillah. Ni Tuhan kata lagi. Washkuru, dan hendak bersyukur oleh kamu. Aini amallah. Maf'ul yahzah. Washkuru, dan hendak bersyukurlah oleh kamu ayyuhal mu'minun, hei orang-orang beriman, kamu bersyukur aini amallah, akan segala nikmat-nikmat Allah kamu bersyukurlah. Akan nikmat-nikmat Allah, bersyukur lillah, semata-mata kerana Allah. Tu mana lillah, akan bersyukur bukan yang lain, bukan terima kasih pada yang lain, yakni kamu bersyukur ke Allah Ta'ala, bulat dengan Allah. In kuntum, jika adalah kamu itu hei orang beriman, iyahu, akan dia akan Allah, iyahu, akan dia akan Allah, ta'budu, beribadatlah oleh kamu dan sembah oleh kamu akan dia. Kalau sebenar kamu sembah Allah, mun jangan dok syukur kepada yang lain, mun jangan dok terima kasih pada yang lain, yakni kamu terima kasihlah ke Allah Ta'ala. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan hendak bersabarlah engkau ya Muhammad. Asalnya wa ma sabruka, dan tidak ada sabar engkau, tidak ada pertahanan di engkau itu, illa billah, malaikan dengan Allah Ta'ala saja. Engkau tidak bersabar, engkau tidak mentahankan diri, akan tidak diri, malaikat engkau bersabar tu semata-mata Allah. Yang ingat kata nak kerana ini qada dan qadar, ini takdir Allah, kita sabarlah. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah, baca qaulihi atas pada kama qala ta'ala tu. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala lagi, yakni Allah Ta'ala menasnya di dalam Quran dan di atas lidah, di atas tuturan Nabi, dengan bahasanya sifat-sifat ni dikatakan amalan yang bahasa batin, ataupun dikatakan ibadat yang bahasa batinah, bahasa dalam, yang setengah daripada tawakul dan setengah daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila. Apa makna tabattal? Yakni hendak berikhlaslah engkau ya Muhammad
ilaihi kepadanya, kepada Allah, yakni engkau beribadat, engkau berikhlaslah semata-mata Allah, tabtilan sebagai berikhlas. Apa makna buat tabatal? Ai akhlis ilaihi ikhlasa, yakni hendak bulat hatilah engkau kepadanya, kepada Allah, ikhlasan sebagai ikhlas engkau, yakni kita bulat hati kita dengan Allah semata-mata kerana Allah. Insya-Allah ini dikatakan amalan hati. Nah, maka kalau orang tu hidup dua-dua, amalan batin pun hidup, amalan zuhir pun hidup, maka orang ni berjaya. Kalau kita buat bandingnya, kalau kereta tayar depan pun berjalan, tayar belakang pun musing, maka kereta kita jalan dengan selamat, jalan dengan betul. Kemudian kalau kita tak tayar depan, jalan saja, tayar belakang tu diheret podi, maka kereta kita jalan tak molek. Supaya itulah manusia kita, apabila amalan zuhir, semaya dia hidup, zikir tasbih dia hidup, maka amalan tu pun comel dah. Patut dalam ia pun hidup pula. Gapo? Yakni ia serah lepas pada ia buat amal, ia serah ke Allah. Patut datangkan bala, dia sabar. Maka orang ni supaya dengan kereta tu jalan dengan betul, jalan dengan selamat, maka kereta lari tah batas dengan sempurna. Manusia kita nak jalan pergi ke akhirat, kamari amalan zuhir pun dia hidup, amalan batin pun dia hidup, maka dia akan lakah pergi semerai ke jemerai sebelah sana dengan keadaan selamat. Wis kat tu dulu kamari katanya wa qaulihi wa tabattal ilaihi tabti. Naskat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula. Tuhan katanya nah, wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi semalam Tuhan kata, jikalau aku kanak nak umat ni, manusia ni semua jadi satu, so ya, yakni so pada agama dan so pada ketuhan ni, yakni kepada agama Islam. Jadi kalau Tuhan nak manusia ni so, yakni mana ummatan wahidah, jadi umat yang satu, stoko ya umat ni, yakni berpegang dengan agama Islam belaka. Tuhan kuasa tak? Tuhan kuasa, tapi Tuhan tak nak jadi lagu tu. Sebab tu timbullah pada wakil kita boleh tengok kan, tengok manusia ini berpecah kepada beberapa kaum, beberapa agama, beberapa masalah pegangi di dalam masalah dunia. Kerana Tuhan tak nak umat ni jadi bersatu. Kerana apa tengok lagi? Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah oleh kalimah Tuhan engkau ya Muhammad. Apa kalimatu rabbika? Yakni sudah sempurna dah agama Tuhan engkau dan perkataan Tuhan engkau. Tu mana watammat dalam ai haqqat wa wajabat, yakni sungguhnya dan sebenarnya dan pastinya. Tu mana watammat ai haqqat wa wajabat kalimatu rabbik, yakni sebenar dan pula wajiblah oleh gawa, oleh kalimah Tuhan engkau, yakni berhaknya sebenarnya jadi daripada kalimah dan perkataan Tuhan engkau itu. Gaponya sebenar yang nak tahu sungguh tilah Tuhan katalah mana ya jadilah tu Raihan. Tuhan katalah mana benar tu yang akan turut hak Tuhan kandak tu, ya tak tahu kat lain. Tuhan kandak dunia ni nak jadi ujian turunlah ujian. Tuhan kandak dunia ni nak jadi hara-hara lah dunia ni. Pas ni sempurna kalam Allah dan kalimah Allah. Gapo dia? Nak manusia ni jadi hara-hara. Nak manusia berpecah-pecah. Ngana? Yakni bukan pegang agama satu dah. Demo ni pegang agama Islam, demo ni beragama Yahudi, demo ni beragama Nasara, demo ni agama Majusi, demo ni agama Syiah, demo ni agama Durzi, demo ni agama Sebapi. Jadi bersisih-sisih. Benar tak kata itu? Benar. Dia Tuhan kehendak kat mana kok tu ya jadi? Itu dia. Wahia dan ia kalimah Allah ni, kalimatu rabbika ni. La amla'anna jahannam. Tuhan kata, deminya sesungguh bahawa aku nak mempenuhkan. La amla'anna, lam tu lam ulib tidak, nun tu dikata nun taukid, maka dua takkid tika ni. La amla'anna, hanya sungguhnya
aku nak mempenuhkan jahannama di dalam neraka jahannam ni. Tuhan kata, dengan sebab tu manusia pegangnya mereka tidak kepada satu, tidak pada Islam. Kadang-kadang beragama Islam, agama yang qawim, agama betul, pergi pada agama Yahudi pun ada, pergi pada agama Nasara pun ada. Kenapa Tuhan kata la amla anna hanya sungguhnya aku nak mempenuhkan, nak memenuhi jahannama, akan neraka jahannam itu, nak mempenuhi minal jinnati, daripada jin. Jinnah tu al-jinni, daripada jin. Aku nak penuhlah dengan kau jahannam daripada jin, wan nasi, dan manusia itu, ajma'in, sekalian mereka itu. Supaya aku nak penuh di dalam dengan kau tu. Dah tu hewat dengan kau dah tak siwi kosong juga. Hikmat Allah Ta'ala saat itu menjadikan umat ini berselisih-selisih, bertelikah dan berpecah-pecah pada masalah pegangnya dan agama, yakni Tuhan kata aku nak penuh dalam dengan kau jahannam daripada jin dan manusia. Akhirat Isa kita boleh tengok dalam dengan kau tu macam-macam, jin pun ada, manusia dengan kau. Lepas tu jin kafir memelah yang masuk dalam dengan kau tu. Jin Islam yang masuklah syurga. Lepas tu jin kafir, jin ifrit, orang panggil ifrit. Jin ifrit, jin yang hitam, jin yang jahat, orang panggil jin ifrit. Sebab tu siapa panggil Ifrit tu jin ifrit dah tu. Ifrit ni jin gawa. Jin gawa orang panggil jin ifrit. Dia ada jin tu banyak masa pula, jin tanah, jin air, jin udara, jin laut, jin bukit. Ya ada lah kau tu. Jin pokok kayu, jin batu, ada lah kau. Kerana fok ni selepas pada malaikat hamat dia masuk macam-macam. Kadang-kadang yang hamat nah, bila belum pada nak jadi tu ada tu, Allah Ta'ala saat ni tu hatta malaikat. Sebab fok jin ni duk mengarut atas muka bumi Allah. Allah Ta'ala hatta malaikat, malaikat mungkin halau lah fok jin duk mengarut atas muka bumi ni. Belum daripada nak bangkit Adam alaihi salam. Maka malaikat turun mari hamat, halaukan jin. Tengah lari masuk bukit, tengah lari masuk le batu, tengah lari masuk le pokok kayu, tengah lari masuk dalam laut, tengah lari duduk di sungai, tengah lari duduk di celah-celah batu. Sebab tu kita pergi bukit nak gaduh-gaduh tak boleh. Fok tu lari dah. Lari pada malaikat ahmad dia. Kadang-kadang di laut temu di laut, di sungai temu di sungai. Okey. Jin yang jahat, kalau jin hak jahat yang enak supaya orang ni jin kafir dia wah nak masuk le orang duk karut, orang makan darah, orang makan pedar, orang makan daging, orang dah. Lepas tu manusia hak jahat, duk tah dunia ni buat orang sakit hati, duk tah dunia ni nyamuk hak orang, duk tah dunia buat orang jadilah tu, duk tah dunia hipik tanah. Manusia yang jahat, maka masuk neraka agak. Jin yang jahat masuk neraka je. Sebab tu jin ada kafir, manusia pun ada kafir, ada mukmin. Jin ada kafir, ada mukmin. Tuhan kata aku nak penuh lah neraka jahannam dengan fok ni. Fok manusia hak neraka ke Tuhan, dan jin hak neraka ke Tuhan. Lepas tu sebab tu jin. Sebab tu kalau bomo hak panas-panas tu dia kena boleh kecek. Tengah-tengah bomo yang panas tu dia boleh kecek dengan jin. Mu masuk apa dak dia? Mu masuk apa dak dia? Tu aku hantar. Lepas tu mu nak beralih dak, tak saya beralih, tak saya beralih tak apa, aku nak bakar pun ngomong. Nak bakar pun ngomong. Pas bakar pun ngomong, mu nak tubik saya tubik. Ayo ngaku nak tubik dah. Nak tubik dah tak mau duk dah pada orang ni. Pas mu nak tubik nak duk sini tak saya dah. Pas mu nak mengucap dak. Ya tak apa, kawan janji kawan nak tubik pada orang ni, kawan nak mengucap. Mu cuba mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jin tu sudah masuk Islam dah. Supaya manusia, supaya. Tapi orang yang boleh kecek dengan jin tu, dia boleh kecek dah. Boleh kecek dengan dia, sorak dengan dia tengok. Paku nak tubik nak hidup mana? Hamu hidup pakmu. Tak seduk lah dia orang ni. Lepas tu hajarlah mengucap dia. Dia masuk Islam kerana akhirat esok dia tak ada kena azab dalam neraka jahannam ni. Wa kullan, dan akan tiap-tiap naqussu alaika min amba'ir rusul, dan akan tiap-tiap gapo tiap-tiap kullama yahtaju ilai, akan tiap-tiap barang yang berhajatlah ia kepadanya, kepada barang. Tiap-tiap barang yang dihajati kepadanya, kepada barang tu dia kata kullan nusiba. Dinasa akan dia akan lapakulan binaqsin, dengan kekurangan. Nasak dia tu dia panggil tanwin tu bukan tanwin tamkin. Bukan tanwin yang tetap dan teguh, yakni tanwin yang ada pula dah. Hal kita ngaji lain ada tanwinul tamkin, ada tanwinul muqabalah,
ada tanwinul iwad, ada tanwinul tankir kan? Ngaji nahwu dah. Tapi tanwin yang ada pada lafaz kullan nama tanwinun naqis, yakni tanwin yang terkurang, tanwin yang tercacat. Adapun tanwinun tamkin lagana supaya jaa zaidun wa raaitu zaidan. Baris dua lagu ni panggil baris dua yang teguh dan tetap, yang tunjuk di atas ising tumbuk ra penuh-penuh. Adapun tanwin yang ada pada kullan nama tanwinun naqis, yakni tanwin yang kecedera yang ada kecacatan. Sebab apa cacat dan cedera? Tengok. Wa tanwinuhu, dan bermula tanwinnya, tanwin yang ada pada kullan ni. Dah. Iwadun, tergantilah ia tanwin, terganti anil mudhafi ilai, daripada mudhafin ilai. Tanwin yang ganti pada nan mudhafun ilai satu jumlah nah. Kullan ay kullama yuhtaju ilai, akan tiap-tiap barang yang dihajati kepadanya, kepada barang-barang yang dihajati kepadanya ni, naqussu alaika, kami nak ceritakan, kami nak cerita. Tuhan kata alaika, ke atas engkau itu, kami nak cerita ke atas engkau Muhammad. Nah cerita-cerita apa dia? Min amba'ir rusuli, daripada segala berita-berita daripada segala rasul-rasul. Kami nak ceritakan segala berita rasul kepada kamu ataupun kepada engkau. Manusabbitu bihi fuadak. Dah. Tiada kami menetap gapo dia barang lama mana kami nak cerita ni. Tu kita bakal maksud dia yang tidur yang tidur dia basuh muka luar dia basuh muka nah pok ngatuk-ngatuk tu. Naqussu alaika min amba'ir rusul, kami nak cerita ke atas engkau daripada beritaan-beritaan rasul. Lama mana? Manusabbitu, selama kami nak menetap dan kami nak meneguh. Dah. Bihi, dengan dia, dengan kullin ni. Tiap-tiap yang berhajat, yang perlu, yang kami nak cerita kepada engkau. Apa dia? Manusabbitu tabadalu min kullan. Gapo dia kullan tu? Manusabbitu bihi. Kalau kita pakai gini, dia kata ma tu badal pada kullan. Gapo kullan? Ma ialah barang, nusabbitu bihi, yang kami nak menetap dan nak meneguh, bihi dengan dia, dengan ma, fuadaka ay qalbaka, akan hati engkau. Jadi kami nak ceritakan benda-benda ni untuk engkau, supaya kami nak meneguh dan kami nak menetap akan hati engkau Muhammad. Kami duk cerita-cerita daripada kisah Rasul yang sabit sebelum daripada engkau, daripada cerita tu ada, daripada cerita Nabi Nuh alaihissalam, daripada cerita Nabi Zakaria, Nabi Idris, semua kami cerita ni supaya kami nak menetap hati engkau duk bergonye-gonye, hak duk jadi gelombang. Nabi Tagano kuning jadi Rasul, jadi Nabi, kena seksa sangat, kena mengazab sangat, kena mentakzib, menistihza, mengolok-olok oleh kafir Quraisy. Kamu dia cerita Nuh, tengok tu ada. Tengok Nabi Nuh duk duk dakwah, duk seru orang beribu-ribu tahun, tapi makna kata kaum bagi Nabi Nuh turutkan Nuh berapa orang? 80 orang ya. 80 orang turut Nabi Nuh. Tengok tara Nabi Nuh duk dakwah 1000 tahun pun orang turut 80 orang. Lepas tu ku dakwah Mekah 13 Madinahnya. Biasa. Ni supaya Allah Taala nak menetapkan hati Nabi, daripada hati Nabi duk gelombang-gelombang. Duk bergelombang begitu, gelombang begini. Nusabbitu anak natma'innu tu, kami nak menetap dengan dia akan hati engkau. Waja'a fi hazihi, waja'aka, dan telah datang akan dikau, fi hazihi, pada ining gapo, al-amba'i, ceritaan-ceritaan, awil ayati, ataupun segala ayat-ayat ni. Jadi makna datang akan dikau ya Muhammad pada ini cerita para nabi, kisah rasul-rasul dan kisah nabi-nabi dan ayat-ayat dan tanda-tanda yang tunjuk di atas kekuasaan Allah. Datang akan dikau al-haqqu,
oleh kebenaran. Ini satu perkara yang benar ini. Satu perkara yang benar. Lagi pula perkara ini wa mau'izatun, dan ini pula dikatakan satu pengajaran. Satu pengajaran dan nasihat nasihati pada Nabi. Wa zikra lil mu'minin, dan ini juga jadi pengingati. Jadi apa dia panggil? Wa zikra, dan jadi pengingat jadi perkara yang mengingati lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi duk cerita, Allah Ta'ala duk cerita ke Nabi tentang berita Rasul, berita daripada para Nabi. Ini Nabi saat itu Allah Ta'ala nak menetapkan hati Nabi supaya tak sewi glomel hati Nabi, supaya tak sewi gonyeh hati Nabi. Dalam ketika Nabi dakwahkan kafir Quraisy, duk berasa lemah, duk rasa habis semangat, maka apabila Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Adam, siapa Allah Ta'ala lepak tubik pada syurga mari ke dunia, dah susah payahnya sangat lagi. Maka mana berita-berita macam ni, yakni Allah Ta'ala untuknya hikmatnya nak menetap hati Nabi daripada duk bergonyeh bergelomel di dalam keadaan dakwah umat dan kepada kaum-kaum Quraisy dan kafir Quraisy itu. Kama dia kata waja'al haqqu waja'aka fi hazihil haqqu wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Khusus ditentu akan mereka itu. Mereka itu al-mu'minin. Ditaksiskan oleh Allah, kata ni datang akan dikau pada ining segala beritaan dan ayat-ayat ini ialah datang tu oleh kebenaran daripada Allah, dan ini satu ajaran dan satu pengajaran daripada Tuhan, dan ini juga satu pengingatan pengingatan daripada Allah untuk orang-orang beriman. Kamu dia Tuhan menentukan dengan orang beriman ke mana ni? Khusus ditentu akan mereka itu al-mu'minun bizikri, dengan sebutkan sebut kata al-haqqu wa mau'izah wa zikra lil mu'minin. Tentu dengan sebut lintifa'ihim, kerana dapat ambil naf'at dan berguna mereka itu al-mu'minin biha ay bisalasah, dengan tiga, dengan al-haq wal mau'izah wa zikra ni. Ambil naf'at dan ambil kegunaan fil iman, pada pihak mempercayai dengan Allah, pada pihak beriman dengan Allah. Bi khilafil kufar ay wa tilka ataupun wazalika. Wazalikal mu'minuna, dan bermula dimakan itu orang-orang beriman, mutalabbisun bersepakailah ia bi khilafil kuffar, bersalah dengan orang-orang kafir. Tiada kalah yang tidur ngatuk pergi basuh muka. Dah basuh muka dah. Tak kalah dah. Masalah tafsir ayat masalah tafsir ayat. Tengok molek. Tafsir ayat illa man rahimah rabbuk. Jadi Allah Ta'ala tidak menganaki manusia saat itu jadi satu umat, yakni berselisih pada agama, dan mereka itu berselisih pada din, yakni agama mereka tidak bersama, bersisih berpecah. Malaikatnya orang yang Allah Ta'ala rahmati, illa man rahimah rabbuk, malaikat orang dan mereka yang rahmat, yang kasih sayang akan dia oleh Tuhan. Orang yang Allah Ta'ala kasih saya, maka Allah Ta'ala heretlah dia, Allah Ta'ala pipinglah dia, Allah Ta'ala tarik dia mari kepada beriman kepada Allah, yakni agama Islam. Jadi bagi orang yang Tuhan tak kasih, tak saya, maka Allah Ta'ala halaklah dia ikut dia nak beriman kepada agama yang mana, berpegang agama Yahudi ke Nasara ke lain daripadanya, itu orang yang Allah Ta'ala tak saya. Tapi Allah apabila orang yang Allah Ta'ala saya, Allah Ta'ala kandai dia duduk dalam kandai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dalam rahmat Allah, dalam pimpinan Allah. Fa amanu bihi, maka dapat beriman mereka itu man rahimah bihi, dengan rabbik. Jadi apabila dia duduk dalam kanan Allah, dalam pimpinan Allah, maka dia dapat beriman. Orang ni orang selamat. Wattaba'u rusulahu, dan dia dapat mengikuti akan rasul-rasulnya. Orang yang Tuhan kandai, orang yang Tuhan pimpin, maka dia akan duduk di dalam beriman dengan Allah, dan dia akan turutkan rasul-rasul jinyak laka rasul. Fa innahum la yakhtalifuna fi tauhidillah, dan orang ni dia tak akan selisih, dia tak akan menyalahi, dia tak akan bertelikah dan bertikai pada menyatukan Allah, pada mengesah Allah. Orang ni memang kalau orang Tuhan pimpin, nasi akan beriman dengan Allah, Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala tunggal. Ini orang yang Allah Ta'ala kandai dia duduk dalam pimpinan
jalan Allah, duduk dalam rahmat Allah. Wa ma ja'at bihi rusul, dan dia tak jadi salah tak jadi berselisih tak jadi bersalah pada barang yang buat datang dengan dia oleh Rasul. Bagi hak mana Rasul buat datang, maka dia tidak menyangka melanggar. Dia tak langgar. Mana hak Rasul buat hari, hak mana Rasul royak, maka dia tak langgar, dia tak lakah. Min indillah, ma ja'at bihi min indillah. Wa qad iqtadat hikmatuhu subhanahu wa ta'ala. Dan pula tujuan dan kerana hikmat Allah Subhanahu wa taala, annahu khalaqahum mukhtalifina, Tuhan jadikan mereka itu manusia saat ni tu mukhtalifin, berselisih-selisih, bersalah-salah, orang ni kok ning, hak ni kok ning, hak ni jahat, hak ni baik, hak ni berdosa, hak ni deraka, hak ni minum, hak ni tak minum, hak ni zina, hak ni tak zina. Kok mana hikmat Allah Taala menjadi mereka berselisih lagu ni? Fariqun syaqiyun, satu farik, satu kumpulan yang gapo, yang celaka. Satu kumpulan daripada mereka orang panggil kumpulan yang celaka, mati dia masuk dengan kau. Wa fariqun sa'id, dan satu kumpulan lagi dia tu bertuah dan beruntung. Wa kullu masiri lima khuliqa lahu. Dan tiap-tiap kemudahannya bagi barang jadi bagi Allah. Makna benda ni benda mudah ya bagi Allah Taala nak jadi, nak jadi setaka, semua taat tak boleh jadi, tapi Tuhan tak say. Hikmatnya nak tengok kata hak mana berimi, hak mana tak berimi apabila hantar mari sini. Misalnya kita lah, apabila duduk dalam pondok tak apa, kita tahu kat turun undang-undang. Cuba lepas tu baik luar tengok. Tengok hak mana berimi, hak mana tak berimi, hak mana jatuh piyah, hak mana tak jatuh piyah. Tuhan asalnya duduk dalam syurga siap-siap dah seni. Tok chair kita ni, Tok ada Abul Bashar dan Hawa ni seni dah. Kalau Tok ada tak ada kena tubik lah syurga, fok itu seni belaka, tak ada kena duk susah dunia ni. Tapi kenapa Tuhan hamatkan ada dan Hawa tubik sini? Ni Tuhan nak gawa tolong kita. Tuhan nak tolong, Tuhan nak uji. Tengok hamba-hamba mai ke dunia ni, tengok betul tak ngajalah hak Tuhan nak. Kalau tak betul, orang ni fariqun syaqi, orang ni orang kumpulan yang celaka. Kamu dia kalau mari dunia dia turutkan jinjak lakah rasa dan turutkan cara Allah, maka dia fariqun sa'id. Tuhan nak tengok uji cuba wa bihaza yatahaqqaqu wa'du rabbika fi qada'i wa qadri. Inilah tahaqquk, cerak nyata janjian Allah, janjian Tuhan tu di dalam qadanya dan qadarnya. Qada Allah Taala nak kok mana, kok itulah akan berlakunya, kok itulah akan jadi. Makna betulnya janji Allah Taala. Wa tammat kalimatu rabbik annahu subhanahu wa ta'ala. Ni hikmat Tuhan jadi selisih ni. Apa bala manusia tu selisih, ada yang celaka, ada yang berhutang, ada yang laba, ada yang berjaya. Kemudian hikmat Allah Taala jadikan lagu ni, annahu subhanahu wa ta'ala yamla'u jahannam. Tuhan nak penuh dengan ke jahannam minal jinni, daripada jin wal insi allazina taba'u iblisa. Dah penuh di dalam jahannam ni kerana orang-orang dok mengikutkan iblis wahdahu. Dok turutkan iblis. Laknatullah alaih walam yahtadu, dan tidak dapat pertunjuk mereka itu lil iman. Orang turut iblis dia tak dapat bertunjuk pada beriman. Kullan orang panggil tanwin nakis, dinasak dengan naksin kerana tanwinnya iwadun anil mudhafi ilaih. Kerana dibuangkan mudhafu ilaih, nama tanwin yang ada situ tak sempurna. Tak sempurna sebab dibuangkan mudhafun ilaih. Orang panggil tanwinul iwad. Orang panggil tanwin yang terganti daripada satu jumlah. Itu dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala laginya, katakan tu Tuhan sebut khusus bizikri litifa'ihim biha fil iman. Ni orang panggil apabila Tuhan tentu dengan lil mukminin. Ini nak kata kalau kuat orang beriman tu sangat-sangat mulia dan sangat-sangat tinggi. Kerana dengan al-haqq wa mau'izah wa ini terdapat manfaat, dapat berguna dan dapat intifa bagi orang-orang beriman. Makna kata orang mata hati celak, orang mata hati terbuka, maka apabila dia dengarkan zikra, pengingatan daripada Allah, dengarkan dari satu ajaran daripada Allah, dengarkan benar kebenaran daripada Allah, maka bagi dia dapat naf'at seperti orang ambil ubat, maka ubat tu naf'at bagi dia, dapat hingga penyakit dia, dapat hinggakan sakit dan pula mensembuhkan penyakit, maka naf'atlah ubat tu. Maka supaya tu juga orang beriman apabila dia dengar benar kebenaran dari Allah dengan pengajaran daripada, jadi satu ubat. Mana hati tak molek, maka baikkan jadi molek. Hati tak tenang, maka membuat pada tenang. Ini orang panggil satu ubat yang besar. Sekat tu dulu kamar dia katanya, qul wa qul lil ladzina la yu'minu
in i'malu ala makanatikum. Sekat tu dulu. Buka ni sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta tu dulu. Buka kitab fiqh. Adik-adik tengok abel-abel dah. Allah kita masa sikat ya, masa tak banyak sejel, lebih-lebih sikit ya. Tengok ni pula. Dia kata laginya nah masalah harta nah 1/4 daripada 5 bahagi harta fiqh bagi orang cadek untuk perai bagi dia sahmun. 1 sahih, 1 bahagia, 1 habuai bagi orang-orang yang nak kebaikan. Nak kepada masalah bagi amal seperti dia tu menyumat dan mengukuh daripada lubang-lubang seteru nak serai. Tu dia. Kama dia tawayajibu taqdimul ahammi, dan wajiblah oleh mendului tetangga bagikan masalah habuai daripada harta fiqh dan harta ghanimah yang dibagi 5, maka wajiblah imam tu kena bagi orang yang al-ahammi, orang yang terlebih penting. Tu mana al-ahammi, orang yang terlebih penting. Dah. Makna dalam harta tu 5 bahagi tu hak mana terlebih penting kali daripada orang mengukuh daripada ketakut terlubang hak serai ke, hak seteru nak serai, maka dia mengukuh supaya tahan ataupun tentera hak duk jagakan masalah di sepadan-sepadan. Demo ni orang panggil menyumat dan mengukuhkan masalah negara. Maka di antara orang jaga negara, orang duk binakan masjid, binakan kota dan duk bagi rezeki kepada mana, bagi gaji pada Tok Qadi, hak mana lebih penting, hak mana terlebih tinggi segi martabat. Sebab dia kata wayajibu taqdimul ahammi, dan wajiblah oleh mendului orang yang terlebih penting. Mana? Mimma zukira, daripada barang yang tersebut, barang yang disebut akan di mana? Daripada saddi sugrin wa imarati hisnin wa masjidin ini. Wa ahammuha, dan bermula yang terlebih pentingnya, terlebih penting daripada haula, daripada orang-orang yang terdapat daripada masalah mana? Masalah harta-harta ghanimah tu. Wa ahammuha, dan bermula yang terlebih penting daripadanya daripada al-masalah, yakni orang yang nak kepada maslahat. Makna orang nak membaikkan negeri, maka orang duk jaga negeri, kukuhkan lubang-lubang hak duk membuat pada seteru nak serai, maka dia menyumat, dia mengukur, dan orang binakan negara, maka semua tu penting belaka tu. Tu orang panggil pada masalah, orang-orang yang nak membaik negara belaka. Al-awwalu, yang pertama. Mana yang pertama? Yakni kena kepada kaunuhu sadda sagrin, yakni orang yang mengukuh akan negara daripada seteru nak serai. Tumbuh dengan al-awal, makna kata kalau harta ghanimah pecah 5 dah, bagi 5 dah, cobek 5, maka mula-mula sekali kita kena bagi kepada saddi sagrin, yakni orang yang duk jaga dan duk mengukuhkan akan negara. Kita nak bagi kat orang tu dah. Walau muni'aha ulai, dan jikalau ditegahkan, jikalau ditegah haulai akan mereka itu daripada al-masalah, orang-orang nak membaikkan negara ni huquqahum, akan segala hak-hak mereka. Jikalau adalah daripada kerajaan tu tegah mereka, tak leh yang ni tak leh makan pesaka, ataupun orang ni tak leh makankan harta ghanimah, 1 bahagian 1 habuai pada ghanimah tak leh makan. Mana ditegahkan dia takkan hak-hak mereka mim baitil mal, daripada bank Islam. Dia moto dia tak boleh makan ni, fofo dok mengukuhkan negara, seperti tahang yang dok jaga di sepadan, tentera dok jaga di sepadan, ataupun dok binakan masjid, dok binakan masalah kota, dia tak boleh makan. Ditegahkan dia tu akan hak dia daripada Baitul Mal, daripada mana? Daripada bank Islam. Maka apabila ada ditegah, orang takwi ke dia 1 habuai pada harta ghanimah, wa'utiya ahaduhum, dan diberi akan salah satu daripada mereka itu daripada al-masalah minhu, daripadanya, daripada baitul mal, syai'an, akan sesuatu. Jikalau orang tegah dia sekalipun kata dia tak boleh makan daripada 1 bahagian pada harta ghanimah, daripada hak-hak dia ni 1 tentera duk jaga negara, duk menyumat negara, duk mengukuh negara, demo lari kata tak boleh makan hak dia, maka kita diberi juga, kena beri juga ke dia. Tu jazalahul akhzu,
nascaya haruhlah lahu, jawab lau, jazalahu, nascaya haruhlah baginya, bagi mana, bagi man saning, ataupun bagi seorang yang ditegah saat itu akan hak-hak ia daripada bank Islam. Jazalahu, nasihat haruhlah baginya, bagi asyaksi, bagi seorang allazi muni'a huquqahu, seorang yang ditegahkan akan hak-hak dia ni, al-akhzu, oleh mengambil, yakni akhzu malil ghanimah, harus dia mengambilkan saham bagi ghanimah, gitu. Al-akhzu ai akhzu sahmil ghanimah, mengambil akan satu habuan daripada ghanimah itu. Tu dia. Malam yazid, kata ambil pun, kata mengambil, harus mengambil, sebagai matma masdariyah, kait pada jazalul akhzu. Sungguh kata baitul ma ada orang takwi ke dia, misalnya dia mau tak takwi ke fok ni karut masa, tapi dia jaga negara. Dia saat ni tu orang duk binakan negara, duk bina kota, binakan masjid dan negara, tapi dia mau takwil, mau tak takwil ke dia. Ya ada di atas kerajaan ni, ada hak pesim pahagi ni dalam kerajaan ya ramah. Patut ni kata ni bukan fok ya takwil. Walaupun orang takwil, orang takwil ke dia tu harus nak mengambilkan satu habuan daripada harta ghanimah, daripada bank Islam. Tapi ambil pun malam yazid, selama tidak lebihlah ia syekh tu tak lebih nak ala kifayatihi, di atas mencukupi akan dia ambil tu, bukan kata perkara lebih pada cukupi dia tu, taklah, ambil sekadar mada dia, mencukupi dia. Alal mu'tamadi, di atas kaum muktamad lah, aku katanya jazalahul akhzu. Tu dia. Aku lu zalika, aku berkata di makan itu, zalikal maskur min jawazihi al akhzatu, min jawazihi al akhzu, daripada terharuhnya, tak sini apa, aku lu zalika zalikal maskur ai min kauni jawazil akhzilahu, daripada keadaan haruh bagi dia tu mengambil, yakni sahmun lil ghanimah saat itu, halan kauni jarian alal mu'tamadi, hal keadaan aku berlaku, musannif kata alal mu'tamadi ai alal qaulil mu'tamadi, di atas perkataan jadi berpegang oleh ulama. Perkata berpegang oleh ulama saat ni kata boleh bagi dia, walaupun sepihak daripada satu pihak tegah dia takwil ambilkan harta ghanimah yang ladung taruh dalam harta di dalam bank Islam, orang tegah, orang takwil, maka dia boleh nak pergi ambil, boleh pergi minta sekadar memadai dia. Dan satu lagi wasahmun lil hashimi, dan satu habuwe daripada harta ghanimah kena pada siapa dia? Lil hashimi, bagi keluarga Nabi, bagi fok-fok Bani Hashim. Harta ghanimah yang 5 hak kita bagi 5 tupuk 5 bahagian ni, yang pertama kepada fok perang, fok duk jaga negara, fok duk mengukuh negara, fok duk bina negara, fok duk binakan kota, fok duk bagikan rezeki, duk bagi gaji pada tok-tok kodi, semua ni boleh pakai satu habuan daripada harta ghanimah. Dan satu bahagian lagi harta ghanimah ni sahmun lil hashimi, satu habuan lagi bagi fok-fok Bani Hashim, yakni keturunan Nabi, keluarga Nabi, wal Muttalibi, dan daripada keluarga Nabi Bani Muttalib. Dan Bani Muttalib boleh makan dua-dua bahagian ni, dua-dua orang ni, dua-dua golongan daripada Bani Hashim, Bani Muttalib boleh makan harta ghanimah satu cupuk, satu tupuk dan satu bahagian pada harta ghanimah. Lidzakari minhuma, sabit bagi lelaki, sabit bagi hak jatah daripada al-hashimi wal muttalibi, minhuma ay min al-hashimi wal muttalibi, mithlu hadzil unsayai, yakni seumpama daripada habuan bagi dua yang tino, bagi dua perempuan. Dia bagi sebuah pesako soalan ni. Misalnya ni kita tak keturunan Nabi Ahlul Bait, dia ni pada Bani Hashim, atau Ahlul Bait daripada Bani Muttalib, misalnya anak cucu Nabi dah kok ni misalnya, ataupun duduk di Mekah sana, maka kalau harta perang, harta ghanimah boleh bagikan masalah harta ghanimah tu kepada mereka.
Kamar dia kalau hak jatuh boleh 2 bahagian. Kalau hak tina boleh sah. Tuan kata dia dapat li zakari mislu hazil unsayai. Hak jatuh dapat 2 bahagian, hak tina siapa dapat dapat 1 bahagian. Misalnya hak jatuh boleh 20,000, hak tina boleh 1 boleh 10,000. Tuan li zakari minhuma mislu hazil unsayai. Kalau harta ghanimah cabut pada lelaki 20,000, maka hak tina dia boleh 10,000. Dia bagi pusaka. Walau agniya'a ai walau kanu, dan jikalau adalah mereka itu Banu Hashim wa Banul Muttalib ini agniya, kaya mereka itu, mereka tu kaya sekalipun boleh kita bagikan masalah nah 1 bahagian 1 gapo tupuk daripada harta ghanimah sekat tu dulu. Nah wasah mundil fuqara al yatama sekat tu dulu. Tulis dah, masya-Allah. Esok pula nah